Testing. Baik, insyaAllah kita mulakan pilihan kita pada pagi ini dengan kita sama-sama baca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabil nizam syai'ullahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang bermaksud, janganlah kamu menyangka Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah pada satu masa ketika mata mereka akan terpediam melihat azab Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksud, barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya berikan pahaman di dalam agama. Yang mati silakan tuan-tuan imam, yang saya mulakan juga Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa masjid, Tuan Siak, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia terahmat daripada Allah dapat bersama pada subuh pada pagi ini insya-Allah untuk kita sambung kuliah kita sebelum masuk Ramadan ni. Kuliah terakhir sebelum Ramadan di muka surat 429 Okey, 429 kita ulang balik semula agar tak timbul salah faham kepada seseorang yang hakikat sampai kepada Allah berlaku dalam bentuk fizikal yang mempunyai hubungan dengan tempat atau mengandungi makna al-hulul dan ijtihad dan ittihad. Bukan ijtihad, ittihad. Jadi agar tidak timbul salah faham kita lah berkenaan dengan makna usul ni, makna sampai. Sebab sebelum ni kita bahas perbincangan kita nak sampai kepada Allah, kan? Kita beribadah, menuntut ilmu untuk sampai kepada Allah. So apakah makna sampai dia? Apa makna sampai tu? Adakah sampai kita jumpa seseorang macam si A berjumpa dengan si B, Ali berjumpa dengan Ahmad, jadi Ali sampai kepada Ahmad, kan? Bertemu muka, kan? Bertemu muka, bersalaman, kan? Berpegang tangan dan sebagainya. So adakah itu bermakna sampai? Yang dimaksudkan sampai kita kepada Allah, adakah sampai dalam bentuk fizikal? Ini persoalannya dia nak bangkitkanlah.
Sebab dalam kita beribadah kepada Allah ni, tentulah kita nak sampai pada Allah kan. Kita ibadah nak sampai pada Allah. Seapakah mana sampai? Dia kata, agar tak timbul salah faham pada seseorang, yang hakikat sampai kepada Allah atau usul sampai pada Allah berlaku dalam bentuk fizikal. Supaya jangan salah faham kita masuk sampai tu sampai fizikal. Sampai fizikal kan, yang mempunyai hubungan dengan tempat, atau mengandungi makna al-hulul dan ittihad. Okey, apa makna hulul dan ittihad? Hulul maksudnya bersebati kan, bersepati, bercantum, bergabung. Itu makna hulul lah. Hulul dan ittihad. Ulama telah membahaskan tentang makna hulul dan ittihad. Kalau kita lihat pada kata-kata Al-Hafiz Imam As-Sayuti, dia kata hulul dan ijtihad adalah sama seperti pahaman wahdatul wujud, pahaman sebertuhan. Mengikut sejarah awal, dia berasal daripada pegangan agama Nasrani. Mereka yakin bahawa Tuhan bersatu dengan Nabi Isa. Mereka yakin Tuhan tu bersatu dengan Nabi Isa. Pada pendapat lain menyatakan Tuhan bersatu dengan Nabi Isa serta ibunya, Siti Maryam. Jadi pahaman ulul dan 207 ini sama sekali bukan berasal daripada ajaran Islam. Itu pada pahaman 207. Baik, Imam Ja'far As-Sadiq ada pernah menyatakan bahawa man raghima anna Allah Ta'ala fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyraka. Rawahu Qusairi fi Risalatil Qusairiyah. Siapa beranggapan bahawa Allah Ta'ala berada dalam sesuatu, berasal daripada sesuatu, atau dia berada atas sesuatu, sesungguhnya dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Orang ni dah mensyirik Allah Ta'ala. Kalau dia kata Allah Ta'ala berada atas sesuatu, dalam sesuatu, daripada sesuatu kan, dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab dia kita kena fahamlah makna hulul tu. Hulul tu bukan makna bersebati sebagai makna yang difahamkan oleh sebahagian orang. Baik, antara contoh pahaman hulul, antara contoh pahaman wahdatul hulul, contohnya seperti apa yang dipegang oleh Al-Hallaj. Al-Hallaj merupakan salah seorang tokoh pahaman wahdatul wujud. Dia ungkapkan bahawa pahaman wahdatul wujud dengan perkataan ana al-haq. Ana al-haq. Aku adalah al-haq. Aku adalah Allah. Jadi dia mengaku dirinya sebagai Allah. Ana al-haq. Aku adalah haq, min Allah. Al-Hallaj pernah menulis surat kepada salah seorang muridnya. Dengan kepala surat, dia sebut kat kepala surat itu, Minar Rahmanir Rahim ila fulan. Minar Rahmanir Rahim ila fulan. Daripada Ar-Rahman Ar-Rahim kepada si fulan. Jadi dia mengaku dirinya sebagai Ar-Rahmanir Rahim. Minar Rahmanir Rahim ila fulan. Daripada Ar-Rahman Ar-Rahim kepada si fulan. Baik, kemudian sebagai penganut pahaman ini menggunakan istilah Anallah au la mawjud illallah au huwa al-kull. Aku adalah Allah dan tiada yang wujud kecuali Allah, dan dia adalah keseluruhan alam. Dia adalah keseluruhan alam. Jadi dia mengaku sebagai Tuhan lah. Sebab apa? Tuhan bersebati dengan dia. Allah Ta'ala dah bersebati, bersatu dengan dia, maka dia kata dia Tuhan lah. Beratlah pahaman hulul al-istihad ni. Aku adalah Allah dan tiada yang wujud kecuali Allah. Dia adalah, dan dianya Allah tadi keseluruhan alam. Gitu. Sebagian pula menyatakan bahawa Allah Ta'ala adalah diri bagi segala sesuatu. Ainun asya. Allah Ta'ala adalah diri pada segala sesuatu. Ainun asya. Kadang-kadang salah seorang di antara mereka menyatakan kepada seseorang yang berada di hadapannya, engkau adalah Allah.
Dinding itu adalah Allah. Bila dia berada di depan seseorang, dia kata engkau Allah. Dinding Allah, kan? Dinding Allah, kayu Allah, tembok Allah, kan? Sebab apa? Dia pemahaman dia dah usul lah. Dia beranggapan dia dah usul pada Allah. Jadi dia nak terjemahkan usul tu, maknanya usul daripada sudut fizikal, bukan daripada sudut makna, tapi dari segi fizikal. Bahkan kadang-kadang mereka menyatakan perkataan yang bertentangan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ainun kullu syai'in. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ainun kullu syai'in. Allah tidak sama dengan sesuatu dan dia adalah diri segala sesuatu. Allah tak sama dengan sesuatu dan dia adalah diri kepada sesuatu. Ini dikatakan pahaman wahdatul wujud. Jadi pahaman aliran pembawa pahaman hulul dan wahdatul wujud ini juga dikenali dengan nama al-wujudiyah. Al-wujudiyah. Imam Junaid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 217, di mana beliau merupakan penghulu kepada kaum sufi. Dia pernah berkata, "Lau kunta hakiman laqata'ta ra'sa kullu man yaqulu la mawjud illallah." Seandainya aku adalah seorang penguasa, nescaya aku akan memanggal setiap orang yang menyatakan tidak ada yang wujud, tiada yang mawjud, mana yang ada kecuali Allah Ta'ala. Setiap orang yang menyatakan tak ada yang mawjud, yang ada kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitabnya dinukilkan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Yawaqid Al-Jawahir. Baik, kemudian ini kenyataan lah, kenyataan daripada beberapa orang sufi. Kenyataan daripada golongan beberapa orang sufi tentang kesesatan pahaman wahdatul wujud ataupun pahaman hulul, seperti yang dikata oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kullu man yaqulu la mawjud illallah." Seandainya aku adalah seorang penguasa, nescaya aku akan memenggal setiap orang yang menyatakan tidak ada yang mawjud, ada kecuali Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang berpahaman sebetul hadri lah. Orang yang berpahaman sebetul hadri. Ini oleh Syekh Abdul Rahman Sya'rani. Kemudian Imam Ar-Rafa'i menyatakan bahawa lafzatani silmatani biddin, al-qaul bil wahdah wa syathu al-mujawarah haddusi bin nikmah. Ada dua perkara yang boleh merosakkan agama, iaitu perkataan bahawa Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk. Ini boleh merosakkan agama. Nyatakan bahawa Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk, wahdatul wujud, dan berlebihan dalam mengagungkan para nabi dan para wali, iaitu melampaui batas lah. Melampaui batas dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam konteks mengagungkan. Kemudian beliau juga pernah menyatakan, "Iyyaka wal qawlu bil wahdah allati khada biha ba'dal al-mutasawwifati wa iyyaka wasyathu fa innal hijab bizunub aula minal hijabil kufri. Inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzalik liman yasha." Jauhilah pahaman ataupun perkataan wahdatul wujud yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai sufi. Jauhilah perkataan wahdatul wujud ataupun pahaman hulul dan ittihad tadi, kan, kepada orang yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai sufi. Jauhilah sikap berlebihan dalam agama, kerana sesungguhnya melakukan dosa itu lebih ringan
daripada terjatuh dalam kufur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik kepadanya, dan mengampuni akan selain demikian, tuan. Banyak lagi lah berkenaan cerita berkenaan pahaman wadah terujuh ni, tuan. Banyak lagi lah komen-komen daripada imam yang lain. Kemudian al-istihadiyah, al-huluhiyah, kedua-dua firqah yang zahir menyerupai ahli tasawuf, dan dikatakan kepada mereka mutasawwifah. Ni golongan mutasawwifah, orang yang mengaku diri sebagai sufi dan berlagak seperti perlakuan ataupun watak orang tasawuf. Ni pahaman ittihadiyah dan huluhiyah lah, pahaman bersatu Tuhan ni. Jadi maksud bersatu ni mana sampai kepada Allah Ta'ala ni bukan makna seperti si A jumpa si B kan, si A jumpa si B, Ahmad jumpa Ali kan. Dia bukan makna bersatu begitu. Maksud bersatu ni ialah ada di bawah. Syekh menyatakan usuluka ila Allah Ta'ala wa usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna ayatasalla bihi syai'un aw yatasalla huwa bi syai'in. Usul, maksud usul ni kita sampai pada Allah Ta'ala ni, dia kata berarti sampainya anda kepada ma'rifatullah. Maksud sampai ni bukan daripada sudut fizikal, tapi ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Okey. Jika tidak, Maha Agung Allah Ta'ala dari ada sesuatu yang bertemu dengannya, dan Allah Ta'ala bertemu dengan sesuatu. Jadi kalau seandainya apa kita faham usul tu daripada sudut fizikal, samalah seperti Allah Ta'ala bertemu dengan si A bertemu dengan Allah. Gitu. Supaya tidak timbul salah faham di kalangan kita terhadap konsep dekat dengan Allah dan Allah Ta'ala dekat dengan kita, yang menjadi persoalan yang dibincangkan dalam firman Allah Ta'ala di belakang, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih hampir kepada kamu daripada urat tengkuk kamu sendiri, tetapi malangnya kamu tidak melihat. Nampak suratul Waqiah ayat 149. Baik. Kemudian ni 142 tadi bawah kan. Okey, usul dah sampai kan. Sampai merupakan istilah yang berlaku di kalangan ahli tarekat sufi. Sebenarnya yang dinamakan usul ni sampai kita pada Allah ialah sampainya hati kepada pengetahuan dan keyakinan terhadap kemegahan dan keagungan Allah. Itu maksud sampai tu. Okey, sampainya hati kepada pengetahuan dan keyakinan terhadap kemegahan dan keagungan Allah, dengan pengetahuan yang meresap dalam hati, serta pengaruh pengetahuan itu meresap ke seluruh anggota tubuh, sehingga semua mengikuti hukum hati tanpa berhenti dan tanpa pilihan. Orang yang dapat dianggap telah usul ialah orang yang telah mampu menghilangkan berbagai-bagai akhlak tercela dan menggantikan dengan akhlak terpuji. Nampak? Itu pun usul juga sampai. Mana kita menghilangkan segala akhlak-akhlak kita buruk, perangai buruk tadi, dan kita gantikan dengan akhlak-akhlak yang baik. Di samping itu kita ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala pun dia terikat juga dengan tauhid, bab tauhid. Bila kita belajar sifat 20 kan, macam mana Allah Ta'ala tu tidak dapat diserupa dengan sesuatu. Kita belajar tentang wujud, qidam, baqah, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, kesalahan Allah Ta'ala dengan sesuatu, wahdaniyah, kudrah, iradah kan. Semualah tu sifat 20 tu. Kalau kita belajar kait yang 50 tu, maka sudah tentulah kita faham, oh Allah Ta'ala ni begini sebenarnya, begini sifat dia. Tu kan. Okey. Jadi dia ada kaitan jugalah dalam ma'rifatullah. Apa maksud ma'rifah? Mengenal. Maksud ma'rifah ialah ajazmu mutabiq bil waqi' bil dalil.
jazam yang bertepatan dengan waqi', realitinya bersama dengan dalil. Itu dikatakan sebagai makrifah. Makrifah mengenal, bahasa kita mengenal lah, macam tu. Dan orang yang telah usul pada Allah, dia akan menghilangkan segala sifat-sifat yang jahat, dia akan masukkan dengan sifat-sifat baik dalam diri dia lah. Baik, dalam hal menghilangkan akhlak tercela dan menggantikan akhlak yang terpuji ini harus sentiasa berpegang dengan petunjuk Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan? Boleh. Seterusnya kita lihat muka surat 430. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih hampir kepada anak kamu daripada urat tengkuk kamu sendiri, tetapi malangnya kamu tidak. Jadi kita kena faham makna hampir tu. Kena faham makna hampir. Bukan hampirnya seperti si A datang dengan si B, si Ahmad berjumpa dengan si Abu, si Ali berjumpa dengan si Bilal. Contoh Bilal. Jadi maknanya bukan hampir dalam bentuk fizikal, tetapi ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena fahamlah. Kalau tidak kan, kalau kita makna serupakan hampir Allah Ta'ala dengan kita tu seperti hampir Ali dengan si Abu, dekatnya Ali dengan Abu, maka sudah tentu kita telah menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Baik. Dan juga Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan bila hambaku kepada kamu mengenai aku, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila kamu minta kepadaku daripada hambaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku hampir kepada mereka. Jadi Syekh menjelaskan dekat dengan Allah ialah perasaan seseorang dekat dengan Allah. Jadi dia nak jelaskan makna dekat tu. Dia kata, apakah maksud dekat? Ialah perasaan. Dia kata, perasaan seseorang itu dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Syekh mengukuhkan kata-kata hikmah berikut. Qurbuka minhu antakuna musyahadan liqurbihi wa ila faman aina anta wujudu qurbihi. Kalau anda beranggapan hampir dengan Allah, anda harus selalu memandang hampirnya Allah kepada anda, sehingga menimbulkan muraqabah. Muraqabah makna selalu memandang takdir Allah Ta'ala. Jika tidak, daripada mana datangnya perasaan hampir anda dengannya? Allah Ta'ala tidak ditutupi oleh tempat ataupun waktu. Jadi kalau kita terjemahkan hampir daripada segi fizikal, maka kita telah mengaitkan Allah Ta'ala dengan tempat, dan juga mengaitkan dengan waktu. Sedangkan Allah Ta'ala sunyi daripada tempat. Allah Ta'ala sunyi dengan waktu. Dia tidak terkait dengan masa, tempat, atas, kiri, kanan, bawah dan sebagainya. Macam tu. Bagi menjelaskan kepada kita tentang tabiat warid-warid yang datang ke dalam hati-hati orang arif dan makrifah, dan hakikat ilham yang berlaku dalam bentuk yang umum, kemudian bertukar kepada bentuk yang perinci melalui proses pemerhatian atau ilham, atau dengan cara penetapannya ke dalam hati. Syekh menyatakan pula, yang tadi dah selesai lah tu. Ni masuk warid balik. Masuk warid balik lah. Faham tak warid? Warid kita di muka surat 191 berkenaan warid. Kita dah bincang dulu lah warid. Betul tak 191? Apa? 191 kan berkenaan warid, kita dah bincang dah tu. Dia ada satu fasal itu, warid hati dan punca-puncanya kan. Warid hati dan punca-punca. Apa maksud warid? Muka surat 193. Warid ialah sesuatu yang masuk dalam hati lalu mendorong si pemilik hati itu meninggalkan kebiasaannya dan menjauhkan daripada melakukan perkara-perkara yang biasa diingini oleh kehendak hati dia. Okey, dia tekan warid. Masuk
Allah Ta'ala memberikan warid kepada seorang ialah supaya orang itu kembali menghadap kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas hati serta boleh mengenal dan mengetahui keagungan dan juga kepemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud warid. Kemudian Syekh Mustafa Al-Mu'alla memasukkan warid ialah keadaan yang masuk dalam hati murid berupa pengetahuan tentang Rabbani, ketuhanan. Kemudian keagungan Allah, ilmu-ilmu yang diperoleh secara anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata, cahaya-cahaya pengetahuan dan bakat-bakat yang direstui oleh Tuhan Ar-Rahman. Warid tersebut bertindak sebagai pencuci pada hati yang dimasukinya oleh. Itu dia kata warid dah. Bincang pasal warid. Kemudian buku surat 194 berkenaan dengan pembahagian hati. Ada di bawah tu, hati terbagi pada 4 kan. Kemudian di muka surat apa tu, 208 warid pun ada bicara, ulasan tambahan tu pun ada sebut tentang warid, di mana warid terbagi pada 3 kan. Okey, 3 pembahagian warid disebut oleh Ibnu Ajibah. Iaitulah peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan akhir. Dan anda juga boleh menyatakan sebagai bahagian orang yang baru memulakan perjalanan dikatakan sebagai talibin. Orang yang baru nak mulakan perjalanan kepada Allah dikatakan talibin. Orang yang sedang dalam perjalanan menuju pada Allah dikatakan sairin. Orang yang dah husul, dah sampai pada Allah, itu dikatakan wasilin. Kemudian bahagian pertama, warid yang menyedarkan, waridul intibah. Dia ada warid intibah, warid menyedarkan. Kemudian ada nombor 2 tu warid iqbal, warid penerimaan. Kemudian yang ketiga warid usul. Waridul usul, cahaya. Kalau usul ialah cahaya yang menguasai hati seorang hamba, kemudian menguasai anggota zahir dan batinnya, seterusnya mengeluarkannya daripada penjara nafsu. Hamba terlibat pula tidak lagi menyaksikan panca inderanya. Okey, itu dikatakan sebagai warid usul. So ada 3 pembagian wasil. Waridul intibah, warid yang menyedarkan, warid iqbal, warid penerimaan, dan juga warid wasal. Warid usul lah, usul atau wasal lah, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ke surat 430 semula. Jadi bagi menjelaskan pada anda tentang tabiat warid-warid yang datang dalam hati orang arif dan orang makrifah, dan hakikat ilham yang berlaku dalam bentuk yang umum kemudian bertukar kepada bentuk terperinci melalui proses pemerhatian ilham atau dengan cara penetapan dalam hati. Syekh Mu'ta'ilah menyatakan bahawa al-haqa'iq taridu fi halil at-tajalli mujlamatan wa ba'da war'a yakunu al-bayan fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Suratul Qiyamah. Maksudnya hakikat-hakikat itu datang di dalam hati dalam gambaran Allah Ta'ala secara keseluruhannya. Setelah hakikat-hakikat itu menetap dalam hati, barulah jelas. Atau dia katakan apa maksud hakikat itu? Ada bawah. Ada bawah kristal lagi tuan-tuan. Maksud hakikat-hakikat sini ialah ilmu laduni. Itu maksud hakikat tu. Ilmu hakikat, ilmu laduni atau ilmu yang datang tanpa belajar, yang diletakkan dalam hati seseorang yang telah mempoli akan makrifatullah, ketika telah bersih daripada pengakuan-pengakuan dan sudah tidak lagi diperhambakan oleh dunia. Kalau kita tidak lagi diperhamba pada dunia, insya-Allah kita akan dapat ilmu laduni lah. Laduni ataupun ilmu yang datang kepada kita, itu dikatakan warid. Boleh masuk warid tadi. Warid kan? Benda dia baca ilmu laduni lah.
yang kita dapat tanpa belajar. Okey? Yang diletakkan dalam hati Allah Ta'ala, orang yang telah mempunyai makrifatullah Ta'ala, makrifah pada Allah Ta'ala. Ketika itu bersih daripada pengakuan dan sudah terlagi tidak diperhambakan oleh dunia. Baik. Jadi hakikat-hakikat itu datang dalam hati dalam gambaran Allah Ta'ala secara keseluruhannya. Tadi itu fi hali tajalli mujlamatan wa ba'dal war'a ayakunu bayan. Setelah hakikat itu menetap dalam hati barulah jelas. Bayan ni jelaslah. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaran Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu. Kan Jibril dia ngajar Nabi kan Quran. Okey. Jibril memasukkan dalam hati Nabi SAW akan Quran. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungan Quran yang memerlukan penjelasan. Mana-mana ayat yang perlukan penjelasan, maka Allah Ta'ala akan menjelaskan langsunglah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Quran itu diturunkan oleh Jibril yang bawa dan dimasukkan dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Boleh? Baik, kemudian Syekh menyamakan warid-warid yang datang dalam hati dengan ilham-ilham dari segi kemunculan secara umum. Kemudian barulah diperincikan selepas itu pada hari Quran turun ke dalam hati Rasulullah SAW. Quran turun kemudian diikuti selepas itu dengan penjelasan. Quran turun kemudian dijelaskan pula. Di dalam memahami ayat di atas telah dimasukkan sesuatu yang membolehkan kita memahami ayat tersebut secara umum. Walaupun sebab turun ayat difokuskan kepada makna tertentu yang dikenaki oleh nas tersebut, dan ini sesuai dengan yang diputuskan di dalam ilmu tafsir, iaitu pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan bergantung pada sebab yang khusus. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khusus sebab. Kan? Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khusus sebab. Sesuatu pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan bergantung pada sebab yang khusus. Boleh? Seterusnya Syekh memberi kepada kita satu alamat. Wallahu a'lam bissawab. Dah. Baca sikit muka surat 313. Okey, berpegang dengan 4 mazhab, imam 4 mazhab. Perlunya berpegang pada 4 mazhab? Kenapa kita nak pergi berpegang dengan 4 mazhab? Dia kata Imam Ad-Dahlawi menyebutkan bahawa i'lam anna hazihil mazhabil arba'ah al-mudawwanata al-muharrarata qad istama'at ummah aw man ya'uddu bihi 'alaiha min jawazi taqlidiha ila yaumina hadza wa fi zalika minal masalih ma la yakhfa la siyama fi hazil ayyam allati qasurat fiha al-himam jiddan wa asyrabatin nufus al-hawa wa ajaba kulli zi ra'yin bi ra'yih. Ketahuilah bahawasanya umat Islam dan para ulama yang dipegang pendapat mereka telah sepakat atas bolehnya mengikut bertaklid dengan imam 4 mazhab ini yang telah pun dibukukan, ditulis dan diakui kebenarannya sehinggalah pada masa sekarang. Dalam hal mengikut 4 mazhab ini termasuk dalam maslahah yang tidak tersembunyi. Lebih lagi pada masa kini di mana semangat mendalami ilmu agama
sangat berkurang sekali. Jiwa sudah bergelumang dengan hawa nafsu dan masing-masing berasa bangga dengan pendapatnya sendiri. Masing-masing banggalah dengan pendapatnya sendiri. Kan? Jadi mereka kata tak nak pakai ulama. Kan? Nah, jadi sepatutnya kita kena berpegang dengan ulama. Kan? Pertemuan Datuk Ulama Indonesia kali pertama mulakan fatwa tentang perkara ini. Dia kata, soalan wajibkah umat Islam mengikuti salah satu daripada imam mazhab? Wajib tak? Jawapannya pada masa sekarang wajib, dia kata. Wajib kepada imam orang Islam mengikuti salah satu daripada 4 mazhab yang tersohor dan mazhab yang telah dikodifikasikan. Mudawwan. Modifikasikan itu maksudnya apa? Modified. Modifikasikan. Kokoh. Mazhab yang telah kodifikasikan. More, bukan ko. Ni dia tulis ko. Salah printing. Salah printing. Okey. Disesuaikan lah. Nah, disesuaikan. Mudawwan. Kemudian Persatuan Nahdlatul Ulama juga pada penjumpaan kali ke-14 pada tarikh 12/97 tahun 38 tuan-tuan. Tahun 38 lagi mengeluarkan fatwa berkenaan dengan perkara mengikut mazhab. Soalannya, mengapa wajib ikuti salah satu pada 4 mazhab? Padahal 4 mazhab itu mengambil daripada Quran dan hadis, dia kata. Mengapa wajib ikut 4 mazhab? Padahal 4 mazhab itu diambil daripada Quran dan hadis. Jawapannya, kewajipan Islam untuk mengikuti salah satu 4 mazhab kerana dikhawatirkan mencampurkan hak dan batil, atau tergelincir dalam kesalahan, atau mengambil yang mudah. Jadi itu sebabnya kena sebab apa di kalangan para ulama mazhab ni, dia akan detail, dia akan kaji detail dan sebagainya. Kalau kita hanya berpegang Quran dan hadis saja, kadang-kadang syarah pun tak baca. Betul tak? Syarah pun kita tak baca. Sepatutnya bacalah syarah hadis tu. Apa syarah hadis dia? Maksud hadis tu apa? Sebab banyak kalau kita ni ambil zahir hadis. Dia baca hadis, hadis ni kita kena amalkan, kena sebar-sebarkan, kan? Kena sebarkan, kena amal-amal dan sebagainya. Tapi syarah hadis tak baca. Syarah hadis tu yang penting tu. Syarah hadis penting. Kalau matan hadis, banyak orang boleh baca matan hadis, matan itu. Tapi syarah itu yang kita nak tengok apa maksud sebenar hadis tu diungkapkan oleh. Apalagi kalau hadis-hadis yang sangat ringkas. Hadis-hadis yang ringkas ni pun kena faham juga apa dia punya pendetailan kepada hadis ringkas itu. Itu dikatakan jawami' kalim. Jawami' kalim, mana perkataan ringkas daripada Nabi, tapi apakah maksud daripada perkataan itu. Itu perlu kita belajar tentang syarah hadis kan. Kemudian jahar wa ta'dil. Jahru wa ta'dil. Tentang perawi-perawi hadis pun perlu juga belajar. Perawi hadis, mana perawi yang sikah, mana perawi yang tak sikah. Baik, kemudian bertaklid tetapi anti kepada taklid. Wallahu alam. Saya ada program pada pagi ni. Saya nak kena ke Seremban. Program jabatan lah, Jais. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'alam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyana fatta ya alim.
nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa aftahna afdal alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.